antara kelebihan Imam Asy-Syafi'i, iaitu imam yang mazhabnya kita ikuti pada hari ini. Sebagaimana yang kita belajar dalam kuliah yang lepas, Imam Syafi'i ini ketika bulan puasa dia mengkhatamkan Al-Quran 2 kali sehari. Sehari 2 kali dia habis. Dan dia habiskan tu pula dalam sembahyang. Yang di luar dari sembahyang lain kira. Ini menunjukkan memang hebatlah Imam Syafi'i ini. Dia punya amalan, dia punya ilmu. Bayangkanlah, dahlah hafal Quran, sehari 2 kali dia khatam. Sedangkan kita sepanjang bulan Ramadan pun belum tentu dapat khatam sekali. Dia sehari 2 kali, sehari 2 kali. Maksudnya sepanjang bulan Ramadan itu Imam Syafi'i berjaya menghabiskan 60 kali Al-Quran dalam sembahyang sahaja. Itu kelebihannya. Yang kedua, selama 16 tahun Imam Asy-Syafi'i tidak pernah makan sampai kenyang. Maksudnya dia jaga sungguh diri dia. Sebab apa? Kenyang ini punya pelbagai kemudaratan. Antaranya melemahkan badan kita daripada untuk melakukan ibadah. Antaranya yang lain, dia tidak mencerdaskan otak, melemahkan otak untuk berfikir. Banyaklah kemudaratan kenyang. Sebab itu Imam Syafi'i dia makan sebelum kenyang tu dia berhenti dah. Yang ni bersesuaianlah dengan sunnah Nabi Muhammad. Dalam Islam pun memang digalakkan supaya jangan makan sampai puas. Selepas makan tu kalau kita rasa puas, maksud dia dah terlebih dah tu. Kita berhenti makan dalam keadaan kita masih lagi nak rasa nak makan, masa tu berhenti. Yang tu bagus. Bukanlah kata berdosa kalau makan sampai kenyang. Cuma dia memberatkan tubuh dan ada beberapa lagi lah kemudaratan kenyang. Seterusnya, Imam Syafi'i waktu malam dia bahagikan kepada 3 bahagian. Kalau malam ada 11 jam, dia bahagi 3. Bahagian yang pertama dia bahagikan kepada ilmu. Sama ada dia mengajar, ataupun dia berfikir, ataupun dia ulang kaji, ataupun dia mengarang dan sebagainya. Bahagian yang kedua pula, dia bahagi untuk tidur, untuk berehat. Jadi Imam Syafi'i ini tiap-tiap malam dia tidur lebih kurang 3,5 jam, lebih kurang lah. Tiap-tiap malam 3,5 jam. Yang kita tidur banyak lagi lah. Kita mungkin 6 jam, 7 jam. Dia 3,5 jam sahaja tiap-tiap malam. Dan satu bahagian lagi dihabiskan untuk beribadah. Jadi kalau dibahagikan 3,5 jam untuk ilmu, 3,5 jam untuk beribadah, 3,5 jam lagi untuk dia berehat. Ataupun bahagian malam Imam Asy-Syafi'i. Dan kalau kita tengok beribadah pada waktu malam ni memang banyak kelebihan dia. Dan lebih-lebih lagi pada 2/3 malam. 2/3 malam ni start dia bila? Lebih kurang dalam pukul 2 lah. Pukul 2, pukul 3, pukul 4 sampai sebelum subuh. Yang tu 2/3 malam. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 17 hingga 18. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon keampunan. Yang ni orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, mereka kurangkan tidur pada waktu malam. Yang kita tak mampulah. Kita banyak tidur, banyak berehat dan banyak berhibur malam. Imam Syafi'i tadi dia bahagi 3. Malam dia untuk ilmu, malam dia untuk berehat, malam dia untuk beramal ibadah. Begitu juga dalam satu ayat lagi, Al-Isra ayat 78. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Maksudnya, sesungguhnya bacaan pada waktu fajar itu disaksikan. Ini dekat-dekat subuh lah. Sebelum subuh sampai masuk waktu subuh.
Yang tu dia punya bacaan tu lebih disaksikan oleh para malaikat. Itu antara maksud dia. Dan kalau kita tengok dalam agama Hindu pun, sebahagian mereka percaya bermula daripada pukul 3 pagi sampailah ke pukul 6 pagi, waktu itu waktu yang sesuai untuk bermeditasi, untuk dia berhubung dengan Tuhan. Sebab dia kata waktu itu dewa-dewa di syurga berehat. Agama Hindu pun percaya macam itu. Jadi itulah antara kelebihan Imam Syafi'i. Dan yang paling hebatnya, dia berjaya menghidupkan 2/3 malam. Macam kata sebuah lagu ni macam nasyid dah ubah suai. Dia kata lebih kurang macam ni lah. Alangkah sunyi malam kala doa dipanjatkan, 2/3 malam rahmat bertebaran, sujud menyembahmu, air mata berlinangan, hibat sayu dan rindu dalam kekhusyukan. Ini cerita pasal 2/3 malam. Sebelum kita masuk kepada pengajian seterusnya dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, kita mengimbas kembali pelajaran yang lalu. Sebelum itu